kumpulan yang pertama yang kita nak kaji iaitu kumpulan 18. Okey. 4.2 unsur kumpulan 18. Jadi kumpulan 18 ini dipanggil gas adi atau dengan nama lainnya juga dipanggil gas nadir. So unsur-unsurnya terdiri daripada helium He, neon Ne, argon Ar, krypton Kr, xenon Ze dan juga radon. Okay. Sifat fizikal yang pertama, gas ini tidak berwarna pada tekanan dan suhu bilik. Takat lebur dan takat didihnya yang rendah. Ketepatan rendah, tidak larut dalam air, tidak mengalirkan elektrik, konduktor haba yang lemah dan wujud sebagai gas monoatom. So, apa itu monoatom? Okey, monoatom ya, monoatom. Okey, highlighter. Okey, so sebagaimana yang pelajar dah tahu dah biasa dengan perkataan mono tu, mono menunjukkan single single. Okey, dia wujud sebagai atom yang single. Atom-atom ni tidak bergabung dengan unsur yang lain. Kenapa? Kita akan tengok selepas ini. Okey, so perubahan dalam sifat kimia unsur kumpulan 18. Okey, bukan perubahan sifat kimia tu, perubahan sifat fizik ya. Okey, so take note kat situ sifat fizik. Jejari atom apabila menuruni kumpulan semakin bertambah. Kenapa? Okey, rujuk dia dua perkala. Awak tengok bila menuruni kumpulan, bilangan petalanya semakin bertambah. Daripada helium 2, satu petala. Lepas tu neon tadi 28 dan seterusnya 288. So maksudnya petala dia bertambah. Kenapa petala bertambah? Kerana bilangan elektron bertambah. Okey, yang kedua, takat lebur dan takat didihnya bertambah kerana memang asalnya takat lebur dan takat didihnya rendah, tetapi apabila molekul tu semakin besar, tarikan dia semakin besar. Okey, umpamanya tenaga dalam kanak-kanak masa kecil tu kan, dia rendah. So bila dah semakin dewasa, tenaga tu semakin besar. Macam itulah analoginya. So atom-atom ni, daya tarikan antara atom ni bertambah kuat disebabkan saiz atomnya semakin besar. Okey, ketempatan unsur bertambah. Okey, ini datanya. Alright, so ini nak jelaskan kenapa unsur kumpulan 18 ni wujud sebagai monoatom. Okey, so ada perkataan mungkin baru bagi pelajar, iaitu perkataan lengai. Okay, lengai. Maksud lengai ni adalah tidak reaktif secara kimia. Okey, itu menjelaskan kenapa dia wujud sebagai single. Dia tidak perlu bergabung dengan mana-mana atom. Okay, so unsur lain perlu bergabung dengan menderma ataupun menerima ataupun berkongsi. Okey, itu kita akan pelajari dalam bab ikatan kimia. So, unsur kumpulan 18 ni dia tidak perlu bergabung dengan mana-mana unsur. Jadi dia tidak perlu berkongsi, tidak perlu menderma ataupun menerima elektron daripada mana-mana atom. Okay. So alasannya, semua gas adi mempunyai bilangan elektron valence yang maksimum. Okay. Sama ada dua kita panggil duplet. Okay. Iaitu helium. Helium kita panggil elektron duplet. Okay, helium 2.
Okey, hanya petala pertama terisi elektron yang maksima 2. Okey. Oh, dah ada kat situ. Okey, susunan elektron 2. Okey. So, sebagaimana dah belajar dalam struktur atom, iaitu petala pertama maksima 2. So, bila dah maksima, memang dia tak perlu derma, dia tak perlu menerima. Sudah maksima, sudah cukup. Okey, so atom-atom yang lain di bawah helium, dia sudah mempunyai 8 elektron valence. Okey. So, kalau duplet tadi, 2. So, susunan yang mempunyai 8 elektron valence dipanggil octet. Jadi, istilah yang penting awak tahu kat sini, duplet dan juga octet. Alright. So, ni tengok neon 2, 8 ya. So, struktur atom dulu ingat. Yang mana petala kedua maksima 8. Jadi, bila dah maksima, dia tidak perlu lagi menderma ataupun menerima elektron. Okay. Jadi, bila menjelaskan susunan duplet atau octet ni, kita perlu mention stabil. Jadi, susunan elektron duplet dan octet ni stabil kerana petalanya telah maksima diisi dengan elektron. Okay, jadi disebabkan sifat yang istimewa tadi dalam kumularan 18, jadi banyak kegunaan unsur kumularan 18. Yang pertama, helium. Okay, helium untuk mengisi kapal udara dan belok udara panas. Okay. Yang itu dicampur dengan gas oksigen. Okay. So, tengok yang pertama ni ada kes di Putrajaya tahun lepas, di mana beberapa pelajar telah cedera kerana belon itu meletup. Okay. So, yang meletup tu bukan helium, tapi hidrogen ya. Okay. Okay. So, ambil tahu sedikit supaya awak faham ya. Okay. Helium versus hidrogen. Dua-dua adalah ringan. Okay. Cuma helium tak reaktif. Manakala hidrogen ni reaktif. Sangat reaktif. Jadi, bila dikenakan haba ataupun sumber nyalaan, dia akan terbakar. Sebab itulah belon-belon itu meletup. Jadi, ada kedai yang menggunakan hidrogen. Okay, sebab mungkin kosnya lebih murah. Tapi dia sangat berbahaya ya. Okay. Neon untuk mengisi lampu neon pada papan tanda. Okay, bangi tom yam, bangi ikan bakar. Okay, itu kegunaan neon. Argon. Okay, untuk mengisi mentol elektrik. Okay, krypton untuk laser merawat retina pada mata dan juga ada flash pada kamera, termasuklah kamera tapi kamera telefon tak pasti pula, so boleh google lah. Kalau kamera dulu memang digunakan krypton. Okay, radon, okay, xenon, so boleh baca kegunaan ni lah, ada dalam buku teks.